استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tamunya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama kembali berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menyelesaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita berhimpun pula di dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan temuan kita pada malam yang penuh barakah ini memberikan sedikit manfaat buat kita insya-Allah tentang apa yang kita bacakan. Kitab berkaitan dengan adab-adab ataupun tasawuf kita panggil, itulah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mula, insya-Allah saya kira saya dikhabarkan ibu kepada pengerusi surau kita baru meninggal dunia tadi. Jadi insya-Allah sama-sama kita hadiahkan pahala Al-Fatihah yang kita akan bacakan ini kepada Allahyarhamah, insya-Allah Allahyarhamah Hajah Siti Zainun binti Alias. Mudah-mudahan kita doakan ditempatkan di kalangan orang yang beriman bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sambung lagi pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-131, iaitulah anggota zahir yang ke-6 yang kita bincangkan, iaitulah menjaga kedua tangan. Muka surat 131. Kita dah bincang 5 daripadanya, anggota-anggota zahir, sebab semua sekali ada 7, dan 7 inilah yang akan dipersoalkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anggota-anggota zahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan. Dan hari ini kita masuk yang ke-6 dan ke-7 insya-Allah, tangan dan juga kaki. Jadi 7 anggota zahir ni kita dah pelajari, mudah-mudahan kita dapat pelihara seluruh anggota zahir, kerana anggota zahir ini yang akan diberikan ganjaran oleh Allah, satu ganjaran yang saya kira besarlah. Paling-paling tidak kita kata menjaga mata itu juga adalah satu
ganjaran yang lebih besar daripada anggota yang lain kerana nak melihat zat Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhirat, iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk anggota zahir yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keenam, menjaga dua tangan. Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seorang muslim dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan atau menyakiti sebarang makhluk Allah, dan engkau jaga pula tangan daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan kerana tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu. Maka hendaklah engkau jagakan kalammu, yakni tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharam memperkatakannya. Ringkas je menjaga dua tangan. Kalau tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pun ringkas juga. Dia gabungkan antara tangan dan juga kaki dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dan saya kira dalam kitab yang lain membincangkan tentang anggota zahir pun tidaklah panjang perbahasan menjaga tangan dan juga kaki. Cuma ianya dalam keadaan kita tahu bagaimana untuk memelihara anggota zahir yang tangan ini adalah dengan menjaga tangan kita daripada memukul orang Islam. Kalau memukul orang kafir, Ustaz, boleh dalam peperangan. Tapi kalau tak ada dalam peperangan, tak boleh pukul sesaja. Jumpa orang kafir, pukul terus. Tak kita lah berdosanya. Kan? Mana jumpa orang bukan Islam, pukul terus. Pasal apa? Pasal orang bukan Islam ni dia ada bahagian-bahagian dia. Dia ada orang panggil sebagai kafir zimminya, kafir harbinya, kafir muahadnya. Semua ini adalah kafir yang ada bahagian-bahagian dia. Ada boleh serang, ada boleh tak serang. Ada yang kafir datang ke negara kita untuk meminta perlindungan, itu tidak menjadi masalah dan tidak boleh perang. Ada kafir yang duduk dalam negara kita ataupun bukan Islam, yang dalam keadaan dia agama dia, kita agama kita, dan tak ganggu agama kita. Dan ada kafir yang dia duduk dalam negara kita dalam keadaan dia diutuskan oleh negara mereka. Dipanggil kafir muahad, dia panggil. Itu duta juga, duta Ampang tu punya banyak duta, kedutaan Korea, China, mereka syarikat, semua dekat situ. Hatta dalam keadaan kalaulah kita katakan negara mereka membunuh seorang rakyat Malaysia dekat sana, kita tak boleh terus bunuh duta dia dekat sini, tak boleh. Haram hukum dia. Itu bukan Islam saja, malah hukum ini sebelum Islam pun dah ada dah, zaman jahiliah. Mereka tahu kedutaan tu yang dihantar, maknanya utusan yang dihantar oleh kerajaan ataupun negara untuk duduk situ untuk nak mengawal rakyat mereka dan seumpama urusan rakyat mereka, maka tidak boleh kita memerangi mereka, hukumnya haram. Zaman jahiliah lagi dah tahu haram, apatah lagi Islam lagilah haram. Biasa macam mana kalau dalam keadaan dah dia bunuh rakyat kita kat sana, takkan kita tak boleh bunuh dia kat sini? Tak boleh. Syaratnya kena hantar dia balik dulu, baru perang. Ataupun baru boleh melakukan hukuman dan seumpamanya. Kalau bunuh kat sini, maka hukumnya adalah haram. Nabi tak pernah pun membunuh ataupun dalam keadaan dia menyuruh orang membunuh utusan daripada luar. Hatta dalam satu kisah yang disebutkan bahawa Musailamah Al-Kadzab menghantarkan utusan kepada Nabi, tulis surat. Musailamah ni dia satu orang yang mengaku diri sebagai Nabi. Musailamah Al-Kadzab, nama Al-Kadzab penipu. Musailamah Al-Kadzab, nama sebelum tu bukan Al-Kadzab lagi, Musailamah aja. Musailamah ni sampai Nabi wafat pun dia masih lagi mengaku diri. 3 orang yang mengaku diri sebagai Nabi. Di zaman Rasulullah ada 2 orang, lepas daripada Rasulullah wafat muncul lagi seorang, 3 orang semua totally. 2 lelaki, 1 orang perempuan. Perempuan pun mengaku diri sebagai Nabi. Bukan tak ada orang pengikut, 1000 orang ikut. Heran ke, pelik ke? Tak pelik lah. Sekarang ni ramai orang mengaku Tuhan pun ikut. Tak pelik. Zaman Nabi lagi ada. Musailamah Al-Kadzab bukan 1 orang 2 orang ikut, 1000 orang ikut. Walaupun Nabi, betul-betul Nabi ada dekat situ. Dia hantar surat, utusan dia datang hantar, jumpa Nabi, hantar surat. Dia tulis min Musailamati Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Kepada Musailamah Rasul Allah, daripada Musailamah Rasul Allah kepada Muhammad Rasulullah. Dia mengaku juga Rasulullah tu, Muhammad tu adalah Rasul, tapi dia mengaku juga dia adalah Rasul. Tulis surat. Dia kata, wahai Muhammad. Saya ringkaskan je lah dia punya surat tu, dia tulis dalam bahasa Arab tu. Dia kata, apa kata kita combine saja umat-umat kita, la ilaha illallah, punya teruk orang ni.
Combinekan saja. Utusan yang datang, kalau Nabi Muhammad, kalau kita katakan Nabi ni, kalau tak adalah hukum kafir muahad ini untuk nak dibunuh, Nabi bunuh dah utusan tu. Tapi tak boleh. Nabi kata ambil surat ni bagi balik pada Musailamah Al-Kadzab. Baru Nabi sebut nama dia Al-Kadzab. Itu nama punca tu. Puncanya Musailamah namanya Musailamah aja namanya. Tiba Nabi sebut gitu, Musailamah Al-Kadzab itu daripada Nabi SAW. Jadi dalam keadaan utusan tidak dibenarkan bunuh. Ada juga utusan yang Nabi hantar pergi ke Kufah, Basrah, Syam. Ada yang Nabi hantar, mereka tak bunuh utusan, mereka koyakkan surat Nabi. Ini tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah ni Nabi utuskan semua utusan untuk hantarkan semua surat-surat kepada raja-raja di luar ni, yang besar-besar ni, Yaman, Oman, Mekah sekali dia dihantarkan surat. Ada utusan-utusan yang Nabi hantar ke Parsi antaranya. Parsi Nabi hantar, Raja Kisra tu koyak surat. Tak sempat baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang baca kan, dia dengar aje. Raja Kisra ni Parsi. Yazdarjud nama raja dia tu. Bawah dia tu yang baru kita nama-nama yang besar-besar tu, Hurmuzan, Rustam, tu semua nama-nama panglima mereka. Raja dia tu namanya Yazdarjud. Tak sempat baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin. Koyak surat. Utusan dia balik jumpa Rasulullah. Utusan Nabi hantar tadi tu balik jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, apa berlaku? Dia kata, Rasulullah, dia koyak surat engkau ya Rasulullah. Nabi angkat tangan dan berdoa pada Allah. Nabi kata, mazzakallahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah mengkoyak-koyakkan kerajaannya sebagaimana dia mengkoyak-koyakkan surat aku. 10 tahun kemudian baru makbul doa Nabi, tuan-tuan. 17 Hijrah. Waktu ni baru 7 Hijrah. 17 Hijrah jatuh totally Parsi. Al-Qadisiyah berlaku 14 Hijrah. 3 tahun kemudian Madain tu jatuh. Ni zaman Umar Al-Khattab. Panjanglah cerita tu, panjang sirah. Ada juga utusan yang Nabi hantar, utusan Nabi dibunuh. Syam sana. Kufah, ini Parsi dekat sebelah kanan, Syam belah sebelah sini. Nabi hantar utusan, nama dia saya lupa, nama dia tak ingat. Tapi Nabi hantar utusan. Utusan Nabi dibunuh oleh Raja Rom, tapi bukan raja yang besar. Dia punya, kalau panggil sini menteri besar lah, menteri-menteri dia kecil-kecil tu. Dia bunuh utusan Nabi. Itu yang Nabi siapkan bala tentera. Zaid bin Harisah jadi ketua, iaitulah perang Mu'tah. Itu first time Nabi utuskan peperangan di luar Madinah. Sebelum ni semua dalam, kan? Perang Badar, perang Uhud, perang Bani Nadir, perang Khandaq, tu semua dalam. 8 Hijrah tu baru Nabi hantar first peperangan di luar. Sebab apa? Puncanya bukan sebab Nabi nak dapatkan kawasan tu, bukan sebab Nabi nak dapatkan negara tu, sebab dia bunuh utusan Nabi, maka Nabi bangkit. Jadi Nabi, kita sebutkan tadi adalah kafir-kafir ini, ada kafir yang boleh dibunuh, ada kafir yang tak boleh dibunuh. Tadi ni semua tak boleh dibunuh. Yang kafir boleh dibunuh adalah kafir harbi, itu yang dia boleh dibunuh. Maksud harbi ialah dia memerangi Islam. Macam mana boleh dibunuh? Sebab Islam sebelum mana diutuskan untuk diberikan kepada penerangan kepada orang yang belum Islam, kebiasaannya mereka akan bagi 2-3 kata. Pertama dia kata aslim, taslam. Kau masuk Islam, kau selamat. Tak mau bayar jizyah ke agama kau, aku agama aku, tapi jizyah bayar. Jizyah ni maksudnya cukai lah untuk orang Islam. Jadi dalam keadaan kau duduk juga negara kau, tak apa, tapi dalam keadaan undang-undang Allah mesti ditunaikan, maksudnya mesti dilaksanakan dekat negara. Tak nak baru perang. Itu panggil harbi tu. Sebab apa? Dia memerangi Islam. Ada orang yang, ada negara yang dia bayar jizyah, ada. Banyaklah negara-negara, antaranya saya tak ingat negara mana, tapi ada negara-negara zaman Nabi dia tak ikut Nabi masuk Islam, tapi dia bayar jizyah. Jadi kalau kita katakan kedua tangan ini memukul orang yang tidak dibenarkan tadi, maka kita berdosa. Dan kita telah menggunakan tangan kita ini dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat. Tapi kalau dalam peperangan, itu sangat pahala lah, tuan. Dalam peperangan, perang depan pintu syurga dah. Syahid syurga lah. Sebab apa? Menggunakan tangan untuk berperang. Ja'far bin Abi Talib, tangan putus, tuan. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni Nabi sebut 3 nama, tuan-tuan. Ini mujizat Nabi. Nabi sebut dah. Sebab Nabi tak pergi perang Mu'tah ni. 8 Hijrah ni Nabi tak pergi. Nabi hantarkan saja. Dia sepatutnya kalau Nabi tak pergi, nama perang tu dia panggil Sariyah. Sariyah. Sepatutnya lah. Setiap peperangan yang Nabi pergi namanya Ghazwah. Ghazwah. Nabi tak pergi namanya Sariyah. Tapi Mu'tah dia tak panggil Sariyah Mu'tah, dia panggil Ghazwatu Mu'tah juga. Sebab Nabi walaupun tak pergi, Nabi tengok, seolah-olah Nabi tengok live
Allah bagi dia satu wahyu juga daripada Allah. Nabi boleh tahu dah syahid dah Zaid bin Harisah, Ja'far syahid dah, Abdullah bin Rawah syahid dah. Nabi tengok live benda tu. Dan Nabi tengah cerita pada sahabat ketika tu. Perang tu berlangsung, Nabi tengah cerita, Nabi menangis. Sebab Nabi menangis? Sebab Zaid syahid. Nabi perintahkan Zaid dulu untuk pegang jadi ketua tentera Islam waktu tu. Dan Nabi kata kalau Zaid syahid, maka digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Itu sepupu dia. Zaid adalah anak angkat dia, anak kesayangan kan. Anak kesayangan, saya tak tahu ada cerita belum sini. Zaid bin Harisah ni dia gelaran adalah Hibbi Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Sayang betul Nabi pada dia, Zaid bin Harisah. Sampai namanya Allah rakamkan dalam Quran. Dia seorang aja tuan-tuan. Zaid ni dia seorang aja ada. Ramai-ramai ada, ramai sahabat 140,000 ni yang sahabat Nabi ni. Satu orang nama je Allah sebut dalam Quran. Nama dia Zaid bin Harisah. Surah Al-Ahzab ayat ke-37. Falamma qadha Zaidun, Allah sebut. Nama Allah sebut tak seronok kan. Ada juga nama yang Allah sebut tapi dia kena dicela. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Ini sebut nama Abi Lahab tapi cela. Ni nama nak tak cela ni. Ni nama adalah nama pujian Allah bagi. Zaid. Tapi ada lepas tu Zaid tak datang masjid dah. Tak ada. Kita kalau nama ada tak datang lah. Jumpa kat mana? Aeon. Jumpa kat Aeon. Saya nama dah ada dalam Quran. Tu pasal tak boleh nama kita dalam Quran tu. Zaid. Sayang Nabi pada Zaid. Jadi kata Nabi, Zaid kalau lepas Zaid syahid saja, ganti Ja'far bin Abi Talib. Ja'far syahid tu kan. Ja'far tangannya putus kedua-dua. Dua-dua tangan putus pergi perang ni. Ni kata perang ni kalau dapat perang, dapat dia punya berjuang, tangannya putus mempertahankan agama Allah. Agak-agaknya lah dia boleh jawab tak besok di hadapan Allah. Maksudnya hujah dia di hadapan Allah besok ada tak? Ada, pasti ada. Ja'far boleh kata, kita punya anggapan lah, Ja'far boleh kata, ya Allah, aku mempertahankan agama Engkau, bukti tangan aku putus. Boleh? Kita nak cakap apa besok depan Allah? Apa yang kita pertahankan agama sampai apa yang hilang? Selipar hilang. Selipar hilang tak boleh, hujah tak boleh. Apa benda yang hilang? Apa yang kita buat mempertahankan agama? Cari satu. Cari satu, mudah-mudahan ada hujah di hadapan Allah. Dia kata, ya, kurang-kurangnya, ya Allah, aku menghabiskan masa tidur aku untuk aku bangun qiyamul lail. Cukuplah, itu pun dah jadi dah sebenarnya, kan? Untuk menjadikan hujah kita di hadapan Allah. Ja'far putus tangan kedua-dua belah, sehingga Nabi gelarkan dia sebagai Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai kepak, sayap-sayap. Mempunyai sayap. Mana boleh terbang lah Ustaz? Boleh. Jadi kita tak boleh terbang? Boleh, minta je lah kan, syurga boleh minta macam-macam. Cuma Ja'far ni dah ada title lah, Ja'far At-Tayyar. Kita nak terbang pun tak tahu terbang ke mana, tak tahu. Masuk syurga dulu pun tahu. Tu Ja'far syahid, ganti Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah pun syahid juga. Maka orang ganti siapa? Orang ganti Khalid Al-Walid. Perang tu panjanglah cerita tu, perang Mu'tah. Jadi kalau peperangan, tangan yang digunakan untuk dalam peperangan pahala yang sangat besar. Tapi kalau tangan itu digunakan pada tempat yang salah, memukul orang Islam, memukul orang yang bukan Islam, yang bukan sepatutnya kita peperang, maka itu adalah berdosa. Dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan, ambil benda orang lain punya. Mencuri sama ada tu. Mana kalau kita ambil benda daripada orang lain tanpa izin, maka adalah berdosa. Sebab yang ambil itu adalah tangan kita. Atau menyakiti sebarang makhluk Allah. Dan kau dan kau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah ataupun simpanan orang. Maknanya kita gunakan tangan kita ini daripada mengkhianati, jaga tangan kita daripada mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh manusia kepada kita. Tangan juga. Sekarang semua guna tangan tu kan. Nanti kita akan tengok dia punya ni. Walaupun tangan itu disebutkan sebagai kalam. Ni zaman Imam Al-Ghazali kan. WhatsApp apa semua tak ada lagi. Tapi seolah-olahnya disebutkan di sini adalah dengan tulisan. Tulisan tangan tu maksudnya dengan surat. Tapi ada pada zaman ni tak guna tulisan tangan, maksudnya tak guna surat lagi dah. Guna handphone saja. Bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ni. Yang kata dia apa? Yang dikata dia, dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan, kerana tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu, tangan. Sekarang WhatsApp je. Dia kadang ada orang jumpa orang depan, tak berani cakap, senyap. Bukan malu, dia tak boleh nak bercakap, segan, tak pandai. Tapi dia paling power dalam handphone. Dia keyboard warrior dia panggil.
Dalam Facebook dia punya tulisan subhanallah menyakitkan hati betul. Komen subhanallah komen. Jumpa senyap dia tak ada cakap apa. Jenis orang macam tu ada rupanya. Jadi tangan ni nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itu Allah sebut. Mana tangan akan bercakap dengan apa? Dengan apa yang kamu tulis dalam grup WhatsApp lah, macam-macam. WhatsApp grup punya banyak, kan? Punya habis-habisan. Orang tu masuk, dia pun masuk. Grup yang tu dia pun masuk. Grup tu dia pun masuk. Tak, tulisan saja boleh menyakiti hati orang. Maka hendaklah engkau jagakan kalammu, iaitu tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharamkan, memperkatakannya. Tangan ni itu antara dosa-dosa yang tangan lakukan. Banyak lagi sebenarnya. Maka cara untuk memelihara kedua tangan ini adalah jangan melakukan perkara yang disebutkan tadi. Maka itu tanda kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitulah tangan kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjaga kedua kaki. Dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan. Mana tempat haram? Apa yang ada haram kat situ semua berjalan ke tempat yang haram lah. Ada maksiat haram, ada arak haram, ada judi haram, semua haram. Jadi kita berjalan ke tempat yang haram, kaki itu nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki jawab, Ustaz? Ya, kaki akan bercakap. Mulut tak boleh jaga lagi dah. Mulut tak boleh backup lagi dah. Saya sebut dah pada kuliah yang lalu. Ya. Saksi. Okey. Okey. Betul. Betul. Maksudnya hati kita, maksudnya pentingnya hati kita dan akal kita tu, maksudnya hati kita bersih tapi akal kita yang hati kita bersih tapi tangan kita yang buat kejahatan, macam tu. Okey. Ya. Okey. Arahan rakyat sahaja. Kita yang bawa. Okey, faham. Ya, betul. Betul? Baik, saya setuju yang itu, pasal itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kita katakan tangan itu berkata adalah penyaksian sahaja. Maksudnya dia menjadi saksi di hadapan Allah. Sebagaimana ayat tadi kita sebut, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, iaitulah Allah tutup segala mulut kita pada hari akhirat besok di mahsyar. Yang mana kata Allah akan bagi tangan yang berkata-kata, kaki yang menjadi saksi. Dan kiasannya adalah kepada 7 anggota zahir yang kita bincangkan. Jadi 7 anggota zahir ni bercakap pasal apa? Pasal nak bagi tahu pada kita bahawa dalam dunia kau boleh tutup mulut, kau boleh tutup semua tangan dan kaki ni. Kaki buat jahat, tangan boleh kaki buat jahat, kaki kita buat maksiat, mulut boleh backup. Betul kan? Mulut boleh backup. Mulut boleh kata, orang tanya, semalam kau pergi kelab malam? Kaki memang pergi kelab malam semalam, tapi mulut kata, taklah, aku pergi masjid. Mulut sentiasa backup. Kaki. Tangan mencuri. Tangan mencuri, masa dalam dunia kita boleh backup tangan. Orang tanya, kau mencuri, ambil barang orang? Mulut kata, tak, aku tak ambil. Maknanya mulut backup tangan. Allah nak gambarkan apa? Di akhirat besok mulut tak boleh backup lagi dah 6 ni.
Sebab apa? Sebab nanti semua ni akan bercakap. Sebab waktu tu semua orang nak mempertahankan masing-masing punya diri. Dia akan beritahu, ya Allah, aku tak buat. Sebab dalam dunia dia pertahankan macam tu. Jadi depan Allah macam mana dia nak pertahankan? Tak boleh. Betul apa yang ayah sebutkan tadi, bahawa kalau katakan hati tu bersih, tangan, kaki semua, mata, telinga semua bersih. Pasal apa? Nabi sebut inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia ada daging. Kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila daging tu baik, maka seluruhnya juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi, apabila daging itu rosak, maka seluruhnya juga akan rosak. Kata Nabi, ala wahyal qalb. Ketahuilah yang daging itu adalah hati. Maknanya betul apa yang disebutkan tadi, bahawa hati ni dia raja kepada 7 anggota zahir yang lain. Hati kita bersih, tangan kita bersih. Hati kita bersih, mana tangan kita buat baik. Hati kita bersih, kaki kita buat baik. Hati kita bersih, tangan, mata kita tengok benda yang baik. Kan? Tapi yang dikatakan tadi bahawa hati yang perlu dijaga, pasal hati itu rakyat. Hati itu raja. Yang 7 ni semua adalah rakyat. Jadi itu antara yang kita katakan bahawa hati itu mesti perlu dijaga. Pasal itulah kita belajar bab hati ini adalah untuk membersihkan anggota zahir. Itu je tujuan dia. Kan? Kalau kita katakan, ada orang yang kata kadang, saya walaupun saya tangan mencuri Ustaz, mulut saya macam longkang Ustaz. Kan? Orang marah pasal mulut dia jahat. Hati saya baik Ustaz, kata dia. Teli ataupun tak teli dengan hadis Nabi? Tak teli. Kalau kata mulut dia jahat, hati dia mesti jahat. Itu gambaran yang Nabi sebutkan. Bagaimana orang yang beriman, Allah katakan bahawa setiap anggota zahir dibawa kepada ketaatan, itu lambang hati dia. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, kata Nabi. Wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi, tak lurus dan tak cantik iman seseorang hamba itu sehingga cantiklah apa yang ada dalam hati dia. Siapa yang tengok hati dia? Siapa yang boleh nampak hati? Tak boleh. Tapi Nabi kata, tak cantik juga hati seseorang hamba itu sehinggalah cantik apa yang dikeluarkan daripada lidah dia. Maknanya percakapan dia. Percakapan dia baik, ya hati dia baik, iman dia baik. Macam tu. Jadi yang disebutkan tadi, tangan bercakap, kaki bercakap, itu adalah menunjukkan bahawa kita tak mampu lagi nak backup anggota zahir kita yang lain. Sebab apa? Dalam dunia kita boleh backup. Dalam dunia kita boleh jaga dan kita boleh sorok segala kemaksiatan kita. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu dekat akhirat besok kita tak mampu lagi dah. Itu je tujuan dia. Ayat tadi tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan ada ayat-ayat yang lain dalam surah Fusilat dan seumpamanya. Itu semua ayat nak bagi tahu pada kita, engkau sorok macam mana pun kejahatan kau dalam dunia, akhirat tak boleh. Sampai Allah gambarkan dalam surah Fusilat, juluduhum, jilid, kulit mereka berkata. Sehingga kita bertanya pada kulit, kenapa kau jadi saksi di hadapan Allah? Dalam surah Fusilat. Dah kulit kata, Allah yang izinkan aku bercakap pada hari ini, untuk menjadi saksi di hadapan semua apa yang kau buat. Jadi itu adalah bukti mengatakan bahawa kita hanya boleh backup, mempertahankan anggota zahir yang buat maksiat dalam dunia saja. Dekat akhirat maka tidak boleh lagi. Itu antara yang disebutkanlah dalam Al-Quran. Jadi sama juga yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan menjaga kedua kaki, iaitulah dengan memelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan. Sama tadi tak? Kalau hatinya kotor, dia akan berjalan ke tempat yang haram. Dia jalan ke tempat yang haram, hati dia kotor dah. Waktu tu imannya tidak ada. Tidak ada. Nabi sebut, kalaulah ada sekelumit iman dalam hati dia, sikit je, sebesar zarah sekalipun, dia pasti tidak akan buat maksiat pada hari tersebut, pada waktu tu. Maknanya kalau hari itu dia buat maksiat, apa maksiat? Apa contoh maksiat? Mengumpat lah contoh, mengumpat maksiat. Tengah dia mengumpat, kalaulah ada sekelumit iman dalam hati dia takkan mengumpat. Habis itu waktu tengah mengumpat memang tak ada iman. Jadi bila ada iman balik, bila dia datang balik majlis ilmu, semayang, kan iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman naik dan turun. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Naik dia dengan ketaatan, turun dia dengan maksiat. Jadi iman kita sebenarnya tak statik. Hari ini mungkin naik, jadi kat luar kan tak tahu jadi apa. Naik dah. Hari ini kita dengar iman naik. Tapi bila mana kat luar esok kita buat jahat, kita buat maksiat, dosa dia turun balik. Jadi bila naik balik, nanti pagi esok kita pergi semayang, naik balik. Dengan kuliah, dengan naik balik. Berzikir, naik balik. Nanti jumpa orang, mengumpat lagi, turun balik. Dan tak tahu mati kita macam mana. Itu yang kena berhati-hati, sebab tu kena kawal.
Itu dalam keadaan kita kena berhati-hati, dia naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun, sebab kita tak macam iman para nabi dan para rasul. Nabi dan para rasul nabi dan para rasul yazidu wala yanqus, naik tak turun-turun. Kalau malaikat la yazidu wala yanqus al-iman. Iman dia tak naik dan juga tak turun, statik ya, malaikat. Macam mana pun keadaan dia tetap macam tu malaikat. Sebab dia diperintahkan oleh Allah buat itu saja. Dia tak ada nafsu. Jantina pun tak ada. Lapar, ngantuk semua tak ada. Jadi tak ada masalah, dia relax, statik je. Kan? Tapi dia punya badan, dia punya saiz besar. Kenapa Allah buat malaikat tu besar? Kenapa Allah buat malaikat tu besar? Besar malaikat ni. Nabi pernah tengok Jibril alaihi salam secara asal 2 kali. Jibril ni sayyidul malaikah, penghulu kepada malaikat. Nabi pernah tengok Jibril alaihissalam 2 kali. Pertama ketika mana wahyu pertama turun, bukan ketika dalam gua tu ya, dalam gua tu dia menyerupai. Semasa turun tu, Nabi pusing belakang, Nabi tengok gambaran Jibril yang dipenuh dekat langit. Satu. Yang kedua, Nabi jumpa di Sidratul Muntaha. Bukan Nabi jumpa, Nabi lihat di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Dan Nabi kata bahawa malaikat Jibril ini dia ada 600 sayap. 300 sayap kanan dan 300 sayap kiri. Satu sayap sahaja dibuka. 290 sayap masih tertutup. Satu sayap tu buka, bersamaan tertutupnya 7 langit dan 7 bumi. Itu besar malaikat Jibril alaihissalam. Tak besar lagi, itu kecil lagi. Ada lagi besar pada Jibril? Ada. Dia bukan Sayyidul Malaikah dia. Dia bukan penghulu. Ketua tak semestinya besar. Besar lagi pada Jibril, Mikail yang memberikan rezeki. Mikail dia ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri. Satu sayap dibuka, 590 sayap tertutup lagi. Bersamaan dengan 300 sayap Jibril yang dibuka kesemuanya. Itu besarnya malaikat. Nanti kita last kali saya bagi tahu kenapa Allah buat cipta besar macam tu malaikat. Ada lagi besar pada Mikail. Ada lagi besar. Israfil. Israfil ni sahibul qarni, peniup sangkakala. Dia punya besar dia, sayap dia mempunyai 1200 kanan dan 1200 kiri sayap. So malaikat ni dia sayap. Memang Allah sebut dalam surah Fatir. Allah sebut dalam surah Fatir ni Allah uli ajnihah, Allah kata. Al malaikah uli ajnihah, dia ada sayap masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 ataupun 4. Dan Allah boleh tambah dia punya sayap dengan kehendak Allah. Malaikat-malaikat ni ada banyak sayap. Malaikat Israfil, dia punya besar ada 1200 kanan, 1200 kiri. Satu sayap dibuka sama macam tadi. Satu sayap dibuka 1199 masih lagi tertutup, bersamaan dengan 1200 sayap yang dibuka semuanya oleh malaikat Mikail. Salah pasal dia yang tukang tiup nanti sangkakala. Tak logik lah kalau dia kecil. Di alam semesta ni pun kita tak tahu besar mana. Tak tahu besar mana alam semesta ni. Dan kalau kata sistem suria ni, sistem suria tahu sistem suria ni Utarik, Zuhra, Bumi, Marikh, Mustaq. Dulu saya belajar dulu di sekolah, ada 9 planet sistem suria ni. Sampai ujung sekali Pluto. Last sekali kecil. Sekarang buka buku teks balik, budak-budak sekarang tak ada dah Pluto tu. Tinggal 8. Jadi bagaimana tak tahu Pluto? Dia katakan Pluto tu bukan planet, dia bintang. Sama je sebenarnya bintang dengan dia panggil Al-Buruj kan. Wasama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa itu semua adalah planet. Sistem suria ni kalau kata 9 ni, ada 9 planet, Utarik, Zuhra, Bumi, Marikh sampai Pluto ni, ada matahari, ada bulan. Satu. Keluar daripada sistem suria ni ada berbilion lagi macam sistem suria. Dah besar mana tak? Alam semesta ni besar mana tak tahu. Dia kalau malaikat tu besar begitu, logik lah. Nak letupkan ataupun nak tiup tu, tapi tak boleh bayanglah kita dia tiup macam tu. Tapi tiupan sangkala tu adalah gambaran mengatakan bahawa dia akan tiup benda tu untuk menghancurkan alam semesta. Itu malaikat Israfil. Ada lagi besar malaikat Israfil? Ada lagi. Malaikat Hamalatul Arash, yang memikul arash Allah. Dan arash Allah besar, takkan orang yang bawa, orang yang memikulnya kecil. Arash ni besar betul kan? Arash ni digambar, kita punya gambaran lah pasal kita manusia. Jadi diberi gambaran sebagai manusia. Dia tak boleh gambar lain pasal tak logik, tak masuk di akal. Gambaran arash ini sepadang besar yang besar, padang pasir. Bawah arash itu ada kursi Allah. Bukan kursi Al-kursi itulah. Al-kursi ini adalah sebagai kekuasaan Allah.
Kursi itu seumpama sebetuk cincin yang dicampakkan di dalam padang pasir yang besar tadi. Kursi itu kecil. Kursi itu, kekuasaan Allah kecil mana tuan? Kalau kita tengok sekarang, kekuasaan Allah pun tak tahu besar mana. Besar sungguh, tengok langit bumi besar dah. Siang malam tengok kita je pun dah tahu dah kekuasaan Allah besar mana. Itu sebentuk cincin. Arash Allah sepadang padang pasir. Besar lah. Kalau yang mikul arash, lagi besar lah. Jadi jangan fikirlah besar. Jangan fikirlah takut jadi nanti pakai slipper kat tangan nanti berjalan seorang tu kan gila nanti. Ada orang dia gaji tu besar betul tak payah. Pasal cuma cari dia punya hikmah je. Kenapa Allah buat begitu? Kenapa Allah buat besar begitu? Sebab apa Allah buat besar malaikat ni? Pasal Allah nak bagi tahu kita ni manusia ni. Dah kalau malaikat yang besar gah kuasa macam tu, boleh taat pada Allah. Kita yang kerdil ni pasal apa ingkar? Tu je nak bagi tahu. Pasal apa kita tak taat pada Allah? Kenapa kita boleh derhaka pada Allah? Sedangkan yang gah tu, malaikat yang besar gagah perkasa boleh taat pada Allah. Malaikat la ya'sunallah, dia tidak pernah mengingkari perintah Allah. Ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat apa yang diperintahkan saja oleh Allah. Allah puji malaikat, bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat itu adalah yang dimuliakan. Kalau malaikat tu besar boleh taat pada Allah, kita yang kerdil kecil macam ni boleh sombong pada Allah, hancur teruk kita esok. Tu kata jangan sombong. Tu je nak bagi gambaran. Sedangkan Allah boleh buat tak tanpa malaikat untuk diuruskan takbir alam ni? Boleh. Tapi sebab nak bagi tahu kita gambaran, logik akal kita. Ni dalil, dipanggil dalil akli, dia panggil. Malaikat ni semua dalil akli. Kita tak nampak. Tapi kita boleh fikir gitu. Itu yang dikatakan bahawa besarnya malaikat yang ada. Itulah dia dikatakan bahawa malaikat yang besar. Tu Nabi jumpa malaikat Jibril 2 kali saja. Yang lain tu semua adalah menyerupai manusia. Kemudian atau berjalan menuju ke sultan yang zalim, sama juga. Berjalan menuju kepada raja yang zalim. Tapi bukanlah maksudnya terus menuju tu dah dikira sebagai berdosa. Menuju tu pasal apa? Nak bersekongkol dengan dia, ataupun nak buat maksiat sama macam dia, maka berdosalah kaki kita ni yang berjalan ke tempat maksiat. Berjalan menuju kepada sultan yang zalim itu tanpa ada darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar, kerana yang demikian itu dianggap tawadhu' atau merendah diri bagi mereka dan menghormati atas kezaliman mereka. Kalau pergi kepada raja yang zalim tanpa ada sebab, musabab, saja nak pergi, kemudian saja nak ambil harta dia dan seumpamanya, maka seolah-olah kita meredai dengan maksiat ataupun kezaliman yang dia buat, maka kaki kita ditanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya berpaling daripada orang yang zalim, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah kata, dan janganlah cenderung hati kamu kepada orang yang zalim, nanti kamu akan dibakar ataupun disentuh oleh api neraka Allah. Maksudnya dia bersepakat, dia bersama, dia meredai akan segala yang dilakukan oleh raja yang zalim. Apatah lagi kalau perjalanan menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya. Maka ini jelas dikira menguasai yang haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawadha'a li ghadiyyin salih dhahaba sulusa dinihi. Nabi kata, siapa-siapa yang merendahkan diri kepada orang yang kaya tapi dia soleh, maka kata Nabi, dhahaba sulusa dinihi, maka akan hilanglah 2/3 agamanya. Kata Imam Al-Ghazali, begitu dahsyat akibat tawaduk atau merendahkan diri kepada orang yang kaya, yang soleh kerana kekayaan. Maka betapa pula kalau engkau tawaduk kepada orang yang kaya tapi zalim. Tadi kaya tapi soleh. Mana tunduk pada dia pasal apa? Pasal kau nak sesuatu, bodek lah panggil, kau nak sesuatu pada dia. Tapi dia soleh, hilang agama kau sebab kau mengharapkan dia bukan kepada Allah. Apatah lagi kalau kau mengharapkan kepada orang yang yang kita panggil sebagai orang yang soleh tadi, orang yang kaya tadi tapi zalim. Kalau tadi yang kaya soleh hilang 2/3, ni kaya zalim, kita pergi pula pada dia, hilang habis agama kita. Hilang habis agama kita. Iman dia habislah. Maksud dia iman dia adalah iman yang habis. Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Maka hendaklah kau jaga jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan
kemaksiatan, sebarang kemaksiatan, tetapi sebaliknya hendaklah engkau mempergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu tanda kita bersyukur pada Allah. Jadi 7 anggota zahir yang telah kita bincang ni sebenarnya adalah perkara yang Allah bagi nikmat pada kita. 7 ni kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah, 7 anggota zahir ni tak mampu ke nak hitung. La tuhsuha. Nak hitung nikmat mata tak boleh. Nak hitung nikmat tangan, betapa banyak nikmat tangan hari ni kita pakai. Hari ni saja daripada pagi sampai, kalau hari ni tangan tak boleh angkat, baru kita rasa nikmat. Mulut yang Allah bagi, lidah ni, kalau satu hari esok Allah berhentikan kita bercakap, lepas tu baru kita tahu nikmat cakap. Sebab dia akan rasa nikmat bila sesuatu tu ditarik dengan perlahan-lahan. Sikitlah benda tu dah tak ada, baru rasa Allah, kalaulah aku ada dulu ni gini. Dia hilang tu baru dia rasa nikmat. Kalau tengah ada, lupa lagi. Manusia sifat dia macam tu. Masih ada, lupa. Tapi bila dah kena ataupun hilang, dia akan menyesal dan dia akan rasa nikmat dan besarnya lah apa yang Allah bagi. Dan ketahuilah apabila engkau cuai, maka akibatnya akan kembali kepadamu, dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Semua itu adalah kembali pada kita, bukan kepada Allah. Kita taat kembali pada kita derhaka kembali kepada kita. Allah tak ada apa-apa. Kalau kita sepakat satu dunia ni menggunakan anggota zahir 77 ni kepada kemaksiatan pada Allah, Allah tak ada mudarat langsung pada dia. Tak ada satu pun mudarat langsung. Allah turunkan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib, ayat dia, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad itu hanyalah seorang nabi ataupun seorang rasul yang sama macam rasul-rasul terdahulu. Mana Rasul terdahulu? Ni cerita ni pasal Rasulullah nak wafat ni. Wafatlah maksudnya. Rasulullah wafat. Kalau kata Rasulullah wafat ataupun dibunuh, kata Allah, afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Rasulullah wafat ataupun dia dibunuh oleh musuh, adakah kau nak patah balik kepada agama yang lama? Allah tanya. Tapi tanya tu Allah tak tunggu kita jawab. Tapi Allah bagi tahu balik. Wa may yanqalib ala aqibaihi. Kalau siapa-siapa yang nak patah balik kepada agama yang lama, hatta semua orang nak patah balik kepada agama yang lama sekalipun, falai yadurrallaha syai'a. Lan Allah guna, falan yadurra. Lan tu menunjukkan bahawa lan nafiyul ta'bid, tidak akan berlaku buat selama-lamanya ataupun menafikan selama-lamanya. Allah tak pernah mudarat pun. Tu kalau kita belajar bahasa Arab, kita faham lan tu lan apa? Jadi lan tu menunjukkan bahawa takkan ada mudarat satu pun kalau semua orang sepakat satu dunia ni, satu alam semesta ni tak tunduk pada Allah, sikit pun tak mudaratkan Allah. Sebab apa? Engkau taat, kembali pada engkau. Engkau maksiat, kembali pada engkau, bukan kembali pada Allah. Allah bagi peluang pada kita. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Dan kalau kau bawa diri kau kepada maksiat, kau saja bawa diri kau masuk dalam neraka. Sebab Allah yang bagi pilihan pada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada kita dua jalan. Satu jalan fujur, jalan dosa. Satu jalan taqwa, jalan pahala. Mana nak pilih? Kita yang pilih. Atau gerak-gerak sendiri kita. Tak tahu Ustaz, tadi tiba-tiba saya tengah duduk, kaki tu berjalan sendiri pergi surau. Ada kita? Tak ada. Kita yang berjalan siap pakai baju, kita yang gerakkan sendiri macam ayah sebutkan tadi. Hati kita tu, niat kita yang datang. Jadi kita mandi siap pakai apa semua. Hati tu, anggota zahir tu mengikut apa yang hati perintahkan. Dia tak gerak sendiri. Tiba-tiba gerak, tak tahu start motor sampai kelab malam dah hari ni saya tiba-tiba dah kata. Tak ada. Kita yang start motor berjalan pergi ke kelab malam, contoh gitulah. Tak adalah kita di orang masjid kelab malam tu. Contoh aja. Kan? Mulut kita bercakap. Pasal apa bercakap? Pasal hati yang tak boleh tahan, dan kita yang pilih supaya kita cakap benda yang kotor, yang buruk, yang dosa, yang maksiat. Jadi Allah bagi pilihan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, yang ni semua adalah manfaat untuk kita semua. Taat untuk kamu, maksiat pun untuk kamu juga. Allah Maha kaya daripadamu dan daripada amalanmu. Allah tak nak pun apa yang kita ada. Allah tak ada pun Allah kata kalau kamu taat pada aku buntung beribu-ribu, tak ada. Allah kaya yang amat sangat, al-ghaniyyu kan. Allah kata Allah ini innallaha ghani wa antum fuqara. Allah isytiharkan Allah ni maha kaya dan kamu semua fuqara. Fuqara ni fakir kan, diambil daripada kalimah fakir ni. Fakir dengan miskin, fakir jauh lagi bawah daripada miskin. Miskin ni kira dia miskin dah. Kalau belajar bab asnaf, 8 asnaf, seperti apa dipecahkan fakir dan miskin.
Kita dua-dua belum fakir miskin kita. Oh ni fakir miskin ni. Yalah fakir ke miskin? Fakir miskin lah. Ya Allah. Fakir ke miskin? Dia dua tu, beza. Jadi fakir dia tinggi lagi. Walaupun dia miskin, miskin tu dia tinggi lagi. Fakir tu lebih rendah lagi. Maknanya kemiskinan tu. Jadi Allah tak guna wa antum al-masakin. Allah tak guna. Allah guna wa antum fuqara. Allah kata kamu ni adalah fakir, rendah betul. Makna miskin yang betul-betul miskin kata Allah, fuqara. Allah tak guna masakin. Istilah bila kita belajar bahasa Arab dia akan nampak istilah-istilah tu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap orang yang tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini, maka jangan, maknanya dekat akhirat besok semuanya tertakluk kepada apa yang kita buat dekat dunia. Apa yang kita buat besok Allah Subhanahu wa taala akan nilaikan, baik ataupun buruk. Maka jangan sekali-kali engkau berkata Allah itu Tuhan yang Maha Mulia lagi Pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Tuan-tuan, ini dipanggil sebagai wa tamanna ala Allah. Orang yang dia berangan-angan kepada Allah ni. Dia berangan-angan pada Allah ni maksudnya, alah Allah kan maha berima taubat. Allah maha kaya. Allah tak nak pun aku punya pahala, Allah tak nak pun aku punya ibadat. Allah maha pengampun, Allah boleh ampunkan aku. Dia sangka bahawa Allah boleh ampunkan dia tanpa dia memohon ampun, tanpa dia beribadat. Takkan boleh. Al-Imamul Haddad, saya ingat sini ada belajar nasihat agama, sebab Ustaz Sabran mengajar. Dalam kitab tu, nasihat agama, kata Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, dia kata, kalaulah orang yang sebut macam ni, cuba tanya pada dia, dalam dunia, boleh tak kemudian dia makanan sampai pada kamu? Kata Al-Imamul Haddad, tak boleh. Mesti akan jawab, tak boleh lah. Kita mesti dah nak cari kerja, nak cari kerja, dapat duit, beli rumah, beli kereta. Bukan boleh duduk diam-diam dapat rumah, dapat kereta. Mana boleh? Mestilah kena kerja. Jadi kalau nak dapat syurga, takkan duduk saja. Umpama Al-Imamul Haddad berikan panduan kepada kita. Kalau dalam dunia ni pun pakai akal kita, adakah kita duduk saja boleh dapat rumah, dapat kereta, dapat rezeki? Tak boleh. Dah syurga yang benar-benar indah, yang benar-benar ganjaran yang Allah bagi tu, adakah semata-mata duduk saja menung syurga aku nanti ni, kata dia. Semayang tak? Tapi doangan tu, tamanna tu maksud dia, ya tamanna wa tamanna ala Allah. Dia berangan-angan pada Allah. Dia teruk lagi pada Mak Jenin ni. Mak Jenin teruk dah, dia lagi teruk pada Mak Jenin ni. Berangan, taubat tak? Maksiat buat, Allah maha pengampun, nanti Allah ampunkan aku. Alah, kita Islam Ustaz, satu hari nanti mesti kita masuk juga dalam syurga. Ya, kalau engkau mati dalam Islam. Dan kalau mati dalam kufur, na'udzubillah min zalik, cakap tu pun boleh kufur dah. Dan tak ada siapa yang tahu kita mati dalam keadaan Islam ataupun kufur. Tak ada orang boleh, saya yakin Ustaz, saya boleh mati dalam keadaan Islam. Oi, jangan. Itu ayat yang paling bahaya sekali. Boleh jadi hari ni kita duduk dalam surau. Boleh jadi hari ni orang di luar duduk di luar surau. Esok kita duduk di luar, orang luar duduk dalam. Boleh jadi? Boleh. Sekejap je Allah twist, sekejap je. Hari ni duduk kita kata apalah orang tak nak pergi masjid, buat maksiat di luar. Hari ni kita kata pasal kita duduk dalam. Esok Allah tukar sekejap je, kita pula duduk luar, orang tu duduk dalam. Orang dalam belah kata, apa ni dua? Dia tak boleh kata pasal hari ni kita tak tahu bagaimana ending kita, tak tahu. Jadi apa yang kita ada ni sebenarnya adalah nikmat yang Allah bagi, ihsan yang Allah bagi, bersyukur dan tahan baik-baik sampai kita mati. Dan kita tak tahu, hari ini mungkin kita kata kita berada dalam jalan Islam, besok lusa tak tahu. Dan orang yang di luar sana pun kita tak tahu, boleh jadi mereka memang berada dalam jalan bukan Islam ataupun jalan kufur, jalan maksiat. Mungkin dalam keadaan dia mati esok dia bertaubat pada Allah, taubatnya diterima, habis semua ampun dosa, Allah ampunkan. Banyak ada dalil, ada kan dalam hadis, banyak ada 99 orang bunuh masuk syurga kan. Pasal bertaubat pada Allah. Ada juga orang yang dia beribadat semayang pakai dalam keadaan semua, syahid dalam perang, dia terbunuh dalam perang. Nabi kata dia bukan mati dalam keadaan syahid. Pasal apa? Dia bunuh diri dia sendiri. Habis. Kadang kita tak tahu bagaimana keadaan kita mati. Sebab tu kita katakan bahawa kita tidak boleh berangan-angan seperti mana yang disebutkan tadi. Allah tu maha pengampun. Jadi kita tak payah buat apalah. Kita masuk syurga punya, kita akan masuk syurga. Itu adalah kata-kata yang boleh memusnah dan membinasakan kehidupan kita, bukan dunia saja, akhirat. Kerana ucapan seperti ini adalah ucapan yang benar. Betul, Allah tu maha penerima taubat, betul kan? Itu sahih. Tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang perkatakannya itu digelarkan sebagai ahmaq, yakni orang yang bodoh, ahmaq. Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah, disebut kat sini lah. Nabi katakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang dia sentiasa memperhitungkan diri dia dan beramal untuk hari setelah mana dia mati. Maknanya dia hitung di muhasabah diri dan dia beramal untuk hari akhirat besok. Amalan ambil ibadat. Itu al-kayyisu, orang yang cerdik. Wal ahmaq, dan orang yang bodoh, dalam hadis yang lain disebut wal ajiz. Dalam satu riwayat yang lain, lafaz dia bukan al-ahmaq, tapi riwayatnya adalah al-ajiz. Makna sama. Al-ajiz ni lemah. Al-ajiz ni lemah, malas, ajiz. Lepas tu jangan ini nasihat juga nah. Sebab jangan panggil orang nama Aziz panggil ajiz. Aziz tu bagus dah. Aziz mana? Kuat, gagah, aziz. Dia tak panggil Aziz, panggil ajiz, lemah jadi dia. Aziz tu kuat, ajiz tu lemah. Dah hari-hari panggil Pak Aziz, Aziz. Hari-hari dia doakan dia lemah. Tu naik tongkat, naik pakai tongkat dengan masa kita doakan dia. Sebab panggilan yang kita panggil kan doa. Jadi nama baik, panggil baik ya. Aziz, panggil Aziz. Kuat dia balik insya-Allah. Kan? Itu doa kita. Itu dalam satu riwayat dipanggil wal ajizu, orang yang lemah. Dalam ayat ni dipanggil wal ahmaq, man ittaba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikut hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Ini orang yang dia berangan-angan untuk nak mendapat syurga dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wallahu alam, kita berhenti sini. Ada sikit lagi nak habis dah sebenarnya dia punya anggota zahir ni, tapi tak apa, insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Sikit lagi penutup, kemudian kita akan masuk bab batin, hati tadi tu. Bagaimana untuk kawal hati, sebab hati yang akan mengawal 7 anggota zahir yang ada. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Rahmanir Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu